Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu di dalam segmen Gaya Hidup Sihat, ya. Hari ini Aki Show episod ke-7, season kedua. Sekejap je ya daripada kita start episod pertama season kedua ini, dah 7 minggu ya kami bersiaran secara langsung di Facebook Aki Show dan di cross-postkan ke Fitrati Bake, Aki Bigmat, ya. Inilah platform yang kami gunakan untuk berkongsi pendapat, berkongsi apa yang kita tahu dengan anda semua sebagai penonton setia Aki Show. Minggu ini saya akan bercerita sikit berkenaan dengan satu lagi makronutrien yang penting ya dalam pemakanan kita. Tapi sebelum tu saya nak komen sedikit berkaitan dengan segmen daripada Anip tadi ya. Banyak takeaway points yang sangat bernas, yang bagus untuk kita ingat dan sedarkan diri kita sendiri. Tapi saya nak pick one very important point yang Anik sebut tadi, iaitu berkenaan dengan belajar ya. Kita jangan berhenti belajar, kita kena sentiasa belajar. Kalau berhenti belajar tu maknanya kita sombong. Itu sangat-sangat betul kerana regardless of our formal education, kita degree buat apa sebenarnya, ya itu belajar juga, tapi itu mungkin digunakan untuk membina kerjaya ataupun sebagai mendapatkan sijil ya. Tapi banyak lagi benda-benda lain yang kita patut pelajari. Contohnya seperti saya sendiri ya, walaupun sepanjang kerjaya saya sewaktu saya bekerja dulu adalah dalam industri kewangan, kerana itu saja yang saya tahu, itulah formal training saya dan itu jugalah yang membina kerjaya saya. Tapi at the same time banyak benda-benda lain yang saya tak tahu dan saya tak pernah berhenti belajar sendiri. Kerana pada saya kita kena sentiasa merasa curious ya. Kita sentiasa merasa ingin ambil tahu tentang apa sahaja. Tak semestinya subjek yang kita minat atau benda-benda yang kita suka, tapi juga pelbagai benda lain. Dan terutama sekali di alam baru ni kita tak ada alasan untuk tidak mencari maklumat, untuk tidak tahu, kerana semuanya di hujung jari. Tangan sentiasa tak lekang dengan pegang smartphone kan. Semua ada akses kepada www kan. Jadi tak ada alasan untuk kita mencari ilmu. Kalau tak tahu, just key in, tanya Mr. Google. Mesti kita dapat sesuatu. Dan hari-hari, setiap hari kita mesti tambah sedikit pengetahuan ataupun ilmu kita ya. Dan banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sebenarnya kita tak tahu pun apa yang kita tak tahu kadang-kadang tu. Okay, you don't know what you don't know. Jadi penting untuk terus belajar. Sama juga dengan kita di Aki Show, walaupun kalau nak katakan kami di Aki Show ni subject matter experts tu mungkin belum begitu tepat lagi sebab banyak lagi yang kami tidak tahu, tapi setakat apa yang kami tahu, inilah yang kami kongsikan setiap minggu bersama-sama anda supaya kita sama-sama mengorak langkah yang ke arah gaya hidup yang lebih positif ya, melalui kesihatan, melalui jaya hidup diri dan sebagainya. Okay, back to segmen gaya hidup sihat ya. Okay, minggu ni kita akan bercerita berkenaan dengan protein. Saya rasa semua orang tahu protein tu apa, bukan tak pernah dengar, selalu je dengar. Dan anda mungkin tahu bahawa protein ini adalah satu daripada 3 makronutrien yang penting ya dalam pemakanan kita. Selain daripada protein adalah lemak dan juga karbohidrat. Kita dah banyak berbincang pasal lemak dan karbohidrat dalam episod-episod yang lepas. Saya rasa sesuai untuk minggu ni kita bercerita berkenaan dengan protein pula. Okey, penting ke protein ni? Penting ya tuan-tuan dan puan-puan semua, sebab kalau tak ada protein kita mungkin tak akan hidup ya. 18 hingga 20% daripada kandungan badan kita adalah terdiri daripada protein. Okey. Protein ini bila diuraikan di dalam badan, dia sebenarnya terbentuk daripada pelbagai amino acid ya. Ada lebih kurang 100,000 jenis protein dalam badan kita. Kalau anda tak tahu. Dan protein ni lain sikit daripada karbohidrat dan lemak kerana badan kita tak boleh nak store protein ya. Dan protein-protein yang ada dalam badan kita ni lifespan dia lebih kurang daripada 2 hari. Ya, dia tak tahan lama. Jadi sebab itu penting untuk kita pastikan dalam setiap gizi makanan kita memang mengandungi protein. Okay. So protein ni penting untuk apa? Kalau tak ada protein kita tak boleh besar ya. Penting untuk pembesaran, penting untuk kuku, rambut, tulang, kulit ya. Tanpa protein tak dapat terbina semua tu.
So kalau kita luka misalnya, macam mana luka kita nak sembuh? Kalau tak ada protein tak sembuh ya luka kita tu. So sangat-sangat penting protein ini. Dan juga untuk membawa nutrien ke sel, membaiki tisu, membina otot ya, atlet dan weightlifters ataupun bodybuilders misalnya, protein adalah makronutrien yang sangat-sangat penting dalam diet pemakanan mereka sebab mereka banyak menggunakan otot ya, they keep tearing and rebuilding muscle. So protein ini sangat-sangat perlu untuk membina otot. Okey, itu semua kita tahu. Dan bagaimana pula dengan sumber protein? Okey, sumber protein kebanyakannya adalah daripada haiwan ya, seperti daripada daging, ayam, dalam telur, juga terdapat dalam susu ya. Ini semua ikan ya, ini semua adalah sumber-sumber protein yang sangat penting. Okey, dalam banyak-banyak protein tu ada 9 jenis amino acid ataupun building blocks yang protein ni yang sangat-sangat perlu untuk badan kita. Dan 9 amino acid sini badan kita tak boleh nak buat sendiri ya. So kita terpaksa bergantung daripada pemakanan. So sumber 9 amino acid yang penting ni terdapat di dalam daripada binatang ya, seperti ikan, daging dan ayam. So ini yang kita panggil complete protein. Okay? Sumber protein boleh juga didapati daripada tumbuhan ya, contohnya tempe, okay? Tofu, semua ini daripada kacang soya ya. Kacang soya adalah sumber utama protein. Selain daripada itu, daripada quinoa pun kita boleh dapat protein juga. Daripada kacang-kacang ya, spirulina, daripada beans ya, itu semua adalah sumber-sumber protein daripada tumbuhan. Tetapi protein daripada tumbuhan ini dia tak komplit ya, tak semua amino acid yang diperlukan oleh badan itu terdapat dalam tumbuhan. Jadi kalau nak kira, protein yang sebaik-baiknya adalah daripada sumber haiwan. Okay. Now, berapa banyak protein yang perlu kita makan dalam sehari? Ini bergantung pada berat badan dan juga pada aktiviti kita. Okey, secara average-nya kita perlu makan 0.8 gram hingga 1.1 gram protein untuk setiap 1 kilogram berat badan kita. Jadi contohnya kalau seorang lelaki itu berat badannya adalah 70 kg, dia akan memerlukan lebih kurang 56 hingga 60 gram protein sehari. Kalau wanita yang berat badannya 50 kg misalnya, mungkin memerlukan lebih kurang dalam 40 gram hingga 46 gram protein sehari. Okay? So kita kena pastikan dalam menu makanan kita kena sentiasa ada protein. Tak susah pun nak dapat protein ni. Janji ada ayam sikit, ada ikan, ada telur. Itu adalah sumber-sumber protein yang bagus ya. Okey, dalam membicarakan hal-hal protein ini banyak persoalan-persoalan, especially di zaman sekarang ni bila orang lebih sensitif, orang lebih peka dan orang lebih curious ya nak tahu berkenaan dengan pemakanan sihat. Antara persoalan-persoalan yang penting yang sentiasa diutarakan adalah seperti apa sumber protein yang lebih baik daripada binatang ke daripada tumbuhan ya, should it be from animal protein ataupun plant based protein. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nak complete protein 9 amino acids itu kita kena ambil daripada sumber haiwan ya, kerana daging, ayam dan ikan contohnya, juga telur mengandungi semua 9 amino acid yang penting untuk badan. Tapi plant based protein ini tak semua yang ada, jadi nak kena supplementkan dengan makanan lain. Tapi kenapa ini penting untuk kita tahu? Sebab plant based protein semakin meningkat kepentingannya ataupun relevansnya sekarang, sebab ramai juga orang yang sudah bertukar ya menjadi vegetarian, okay? Tak makan daging langsung. So vegetarian, orang yang mengamalkan pemakanan secara vegetarian ataupun vegan ini, di mana mereka langsung tidak makan makanan yang daripada sumber haiwan. So penting untuk mereka mendapatkan protein daripada sumber tumbuhan ya, tapi tak complete. So mereka nak kena cari suplemen-suplemen yang lain. Alright. Selain daripada tu, okay, protein powder ataupun real food. Ini kadang-kadang
atlet banyak nak tanya ya, because kadang-kadang mereka banyak minum protein shake ya, especially those yang weightlifters ataupun yang selalu ke gym, mereka akan minum protein shake. Okay, untuk menjawab persoalan ini kita kena tengok juga kalau you athlete sebenarnya dan bodybuilders, bagus untuk you ambil daripada protein shake ini di samping makan real food ya, mendapatkan sumber protein daripada makanan sebenar. Kerana orang yang sentiasa menggunakan muscle ni kadang-kadang you nak clean protein ya. So daripada protein shake ni boleh selalunya menggunakan whey protein ya. So ini adalah penting untuk membina otot dia dan penting untuk you sebagai atlet yang banyak menggunakan tenaga. Tapi kalau macam orang-orang kebanyakan seperti kita, baiklah kita mendapatkan sumber protein itu daripada real food. Sebab selain daripada protein, kita juga akan mendapat pelbagai zat, vitamin dan juga mineral yang ada dalam real food tu yang tidak terdapat di dalam protein powder. Okay. Lagi satu persoalan yang agak interesting juga adalah okay, saya dah cover tadi. Sorry. Saya dah cover tadi animal protein dengan plant-based protein. Okay. Di hujung segmen ini akan ada satu 1 minute life hack yang mana saya akan kongsikan cara untuk membuat protein shake yang lazat. Okay, ini kita masukkan, kita akan menggunakan protein powder, kita akan juga menggunakan peanut butter ya. Semua ingredients ni hopefully boleh ada di rumah. Senang untuk anda membuatkannya. Kalau protein shake ini untuk anda minum, selalunya boleh digunakan sebagai meal replacement. Sebab protein shake macam ni kalori contentnya dah tinggi, dan specifically untuk protein shake yang saya akan tunjukkan dalam video ini, kandungan proteinnya juga ada tinggi, lebih kurang dalam 30 gram ya. So itu lebih daripada separuh keperluan protein sehari. Okay, alright, jangan ke mana-mana, saksikan hingga ke akhir rancangan 1 minute life hack on protein shake, dan juga segmen seterusnya di mana Abang Irwan akan interview ya, special guest kita daripada from behind the scene, kita bawa to front of the scene minggu ni supaya anda dapat mengenali lebih dekat Puan Atikah, insyaAllah. Jumpa lagi di minggu depan, insyaAllah.